Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina al mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada saudara Izwan selaku pengurusi tetap, timbalan pengurusi tetap kita pada pagi ini. Yang dihormati lagi dikasihi yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Rajdi Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Syahril Sufian Hamdan, timbalan Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia Barisan Pegawai, Ahli Majlis Tertinggi Barisan Esko, Ketua-Ketua Pemuda Negeri, sahabat-sahabat Ketua Pemuda UMNO bahagian, Naib Ketua Pemuda, Barisan Perwakilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Sufian bin Marazi daripada UMNO bahagian Kuala Pilah, mewakili Badan Pemuda UMNO Negeri Sembilan. Pertamanya, saya memetik ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita telah selesai menghadapi PRU yang ke-15. Dan kita sekarang ini berada dalam mood kekalahan yang bagi saya amat menghambarkan dan mengecewakan dalam prestasi kita PRU yang ke-15 yang lepas. Tambahan pula kami di Negeri Sembilan nanti akan menghadapi pilihan raya negeri yang mungkin akan berlaku sebelum bulan 7 nanti di Negeri Sembilan. Dalam keadaan sekarang ini momentum sokongan kepada Perikatan Nasional sangat kuat. Jadi ia mungkin merisaukan kami di peringkat Negeri Sembilan. Tetapi kalau kita tengok kembali, saya ambil dulu di Negeri Sembilan ini, kekuatan PAS dan juga PPBM tidaklah kuat sangat. Tetapi saya ingat, ada sahabat kita masukkan video. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Walaupun mereka tidak kuat, walaupun mereka kecil, tetapi mereka mampu mengalahkan orang yang satu pasukan yang lebih besar. Contohnya kita. Kita berbangga dengan keahlian 3.5 juta. Tetapi hakikatnya, kita di peringkat kepimpinan, kita tahu berapa ramai ahli kita. Dalam mesyuarat di peringkat cawangan, orang yang telah meninggal dunia yang telah kita hantar lama ke peringkat ibu pejabat, tidak dipotong nama kerana kita masih mahu mengekalkan angka jumlah keahlian di peringkat cawangan dan juga parti. Kita nak tahu berapa jumlah sebenar ahli parti kita. Jangan kita bangga dengan jumlah. Sedangkan mereka tidak pernah mengadakan mesyuarat cawangan pun. Tidak pernah mengadakan mesyuarat di peringkat bahagian. Kita tahu jumlah keahlian mereka. Tetapi mereka boleh mendapat kemenangan yang besar dalam PRU yang lepas. Kita kena belajar bagaimana sokongan yang mereka dapat. Kita tengok kembali sebelum kita menghadapi PRU. Saya menyebut kembali kenyataan yang telah dibuat oleh yang berbahagia Ketua Pemuda kita. Dalam kita nak menghadapi PRU, sebelum PRU ke peringkat kepimpinan kita, masih lagi balun-membalun sesama kita. Bagaimana kita nak menghadapi lawan kita? UMNO dengan UMNO bergaduh. UMNO dengan UMNO busuk-membusukkan nama masing-masing. Kita hanya melihat sahaja tingkah laku mereka. Bahkan kita lebih sibuk dengan agenda pemilihan parti yang akan berlaku pada tahun ini. Siapa lagi yang nak memimpin kita? Kita hanya menang, UMNO hanya menang 26 kursi saja. Benar Barisan Nasional menang 30 kursi. Hakikatnya,
kita menang 26 kursi. Kami di Negeri Sembilan, saya mula terkejut. Apabila pukul lepas maghrib, saya tanya sahabat saya di Tampin, betul ke kem kita kalah? Saudara Hai, pemangku ketua, dia kata betul. Lepas tu tanya sahabat-sahabat yang lain, banyak juga kem kita kalah. Saya kata, apa sebenarnya yang berlaku sekarang ni? Sebab saya jaga di Kuala Pilah. Alhamdulillah kita menang dengan majoriti yang alhamdulillah boleh kata besar. Walaupun dulu kita kalah dengan 200 undi dan kita menang dengan 6,483 undi di Parlimen Kuala Pilah. Dan juga di Parlimen Rembau kita menang besar. Di Parlimen Jelebu kita menang besar, Jempol kita menang besar, dan juga Parlimen Tampin kita dapat rampas kembali. Alhamdulillah di Negeri Sembilan kita bertanding seat UMNO 5 kursi kita pertahankan dan kita rampas kembali mana yang mereka menang. Tetapi sahabat-sahabat kita di negeri lain amat mendukacitakan kita di peringkat kepimpinan parti. Bahkan sahabat-sahabat kita di peringkat pemuda yang menjadi calon, ramai yang tewas akhirnya. Walaupun mereka tidak ada kesilapan pun. Kerana agenda mereka memburukkan kepimpinan parti kita. Dan diambil pula oleh ahli kita memburukkan sesama kita. Ini yang menyebabkan kita kalah. Apa lagi kita nak? Apa lagi yang kita mahukan? Apabila parti kita dah kalah, siapa lagi yang nak bertanding lepas ini? Siapa lagi yang nak bertanding naik presiden? Dulu heboh nak bertanding presiden, timbalan presiden, naik presiden. Siapa lagi yang nak bertanding nak memimpin parti kita ini? Benar kita bersama dalam kerajaan. Tetapi siapa lagi yang nak memimpin kita? Kita masih belum berjaya menyucikan parti kita lagi. Bahkan saya sokong siapa sahaja yang mengkhianati parti, yang mengkhianati perjuangan parti, mereka ini harus diambil tindakan oleh kepimpinan utama parti kita. Cukup-cukuplah kita bergaduh sesama kita. Cukup-cukup. Takkan kita nak bergaduh lagi sesama kita. Kita dah menang 30 kursi yang amat memalukan perjuangan parti kita. Apa kita nak kata kepada anak-anak kita nanti? Kita selepas ni nak mengadakan mesyuarat cawangan pula bulan 2 atau bulan 3 nanti. Kita tak tahu 9 orang ni boleh hadir ke tak hadir nak cukupkan koram pemuda di peringkat cawangan. Bahkan kami nak jelaskan perjuangan kita. Dalam kita bersama kerajaan, kita bersama dengan DAP. Kita pun tak tahu bagaimana kita nak jelaskan. Alhamdulillah doktor dah turun ke Negeri Sembilan di Parlimen Seremban. Kita dengar penjelasan dengan begitu teliti. Dan kita harapkan selepas ini, ambillah masa sebelum kita menghadapi Aidilfitri ataupun bulan Ramadan, kalau boleh kepimpinan tertinggi parti, turunlah ke peringkat bahagian-bahagian. Yang mana kami di peringkat orang-orang kampung ni, mungkin susah nak bersama dengan DAP ni doktor. Saya pun tak tahu bagaimana. Kita tahu, kita mungkin, kita payah bagaimana dulu kita dah dimomokkan dengan perjuangan DAP. Apakah agenda perjuangan DAP? Bagaimana agenda perjuangan PKR? Kita tahu. Daripada awal lagi, kita dah memburukkan mereka. Sekarang ini kita bersama pula dalam kerajaan, mungkin sukar dan memang sukar. Kita nak menjelaskan agenda kita dalam kerajaan perpaduan ini. Dan semoga adalah jalannya kita dapat jelaskan kepada kepimpinan di peringkat akar umbi. Kerana kami di Negeri Sembilan ini akan menghadapi pilihan raya negeri dalam tempoh 4 ataupun 5 bulan lagi yang berbagi doktor. Tolong kami di peringkat Negeri Sembilan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan ghanimah. Tadi doktor pun sebut, cukup-cukuplah kita apabila kita bersama ataupun ada dalam kerajaan, kita meninggalkan agenda amanah, tetapi kita lebih kepada ghanimah ini. Dalam hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza tukhidhal fai'u duwalan wal amanah maghnaman." Yang bermaksud,
Apabila harta ghanimah itu sudah dijadikan barang rebutan dan amanah dijadikan sebagai ghanimah. Itu yang merisaukan saya. Kalau kita masih leka lagi dengan jawatan yang kita ada dalam kerajaan ini, kita masih lagi leka dengan barang-barang ataupun dengan ghanimah yang ada sementara ini, akhirnya nanti kita bergaduh balik dan rakyat pun dah muak. Anak-anak muda dah semakin muak dengan agenda pergaduhan yang berlaku dalam parti kita. Kita akan ditolak terus dalam PRU yang ke-16 nanti. Kalau boleh selepas ini ambillah masa. Mungkin selepas selesai daripada PAU ini, ambillah masa untuk kita bersama kembali. Ataupun dipanggil bonding. Untuk kita memikirkan penyebab kekalahan yang teruk, yang memalukan kepada parti kita dalam PRU yang ke-15 lepas. Kita dah lama tak bersama. Kita kumpul balik dekat ilmu mungkin. Kita bincang kembali apa yang telah berlaku dalam PRU yang ke-15. Bagaimana kita nak menghadapi cabaran yang akan dihadapi oleh parti kita. Sebab selepas ini kita nak meninggalkan legasi perjuangan pemuda kepada pelapis kita. Takkan kita nak biarkan mereka dalam keadaan yang lemas. Dan kita memimpin parti pun dalam keadaan kita kalah. 22 bulan kita pembangkang, kemudian kita jadi separuh kerajaan. Saya harap kita dapat bersama-sama kita memikirkan, kita berikan idea bagaimana kita nak bangkitkan kembali semangat perjuangan parti kita kepada pemimpin pelapis yang akan mengambil kepimpinan pemuda selepas ini. Kemudian berkenaan dengan pemilihan kita yang akan berlaku. Mungkin selepas raya, mungkin di peringkat cawangan akan berlaku selepas PAU ini. Saya harap kita buka terus. Jangan lagi kita ada agenda tidak mahu mempertandingkan jawatan-jawatan tertentu. Ini pandangan saya, tidak ada orang yang telefon, tak ada. Ini pandangan saya. Sebab ini demokrasi, dalam Islam pun ajar bagaimana kita nak meraihkan demokrasi ini. Supaya kita di peringkat pemuda jangan dimomokkan lagi berkenaan dengan seperti dulu di zaman Tun Mahathir. Tidak ada pertandingan di peringkat jawatan presiden, timbalan presiden. Kalau begitu kami di peringkat pemuda bahagian pun, kalau boleh ada umur kami pun nak macam tu. Senang. Di peringkat cawangan, bahagian, tak ada pertandingan. Tapi bila pula kita nak jadi ketua bahagian? Ni gurau-gurau lah. Mungkin kalau dengar ketua bahagian parah ni. Kami nak menghadapi PRN lah lepas ni. Ini pandangan saya saja. Sebab kita tak mahu lagi anak-anak muda seolah-olah diikat. Kita dah ikrar tadi, kesetiaan kita kepada kepimpinan, kepada parti, betul. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kami tetap setia kepada perjuangan parti. Bahkan kami tak lari. Tetapi janganlah kita diikat supaya jangan adakan pemilihan. Kerana kami yakin sekiranya kepimpinan kita menjaga parti kita dengan betul, insya-Allah kepimpinan itu akan terus dipilih oleh perwakilan kita nanti. Saya tahu malam tadi pun saya tengok dapat berita. Adalah yang menyokong kata tak perlu. Tapi kami di peringkat pemuda, takkan kita pemuda nak ikut je. Kita bukannya nakal, tidak nakal. Tetapi ini pandangan kita. Biarlah kita suburkan demokrasi ini. Sebagaimana kita menyuburkan demokrasi berparlimen dalam negara kita. Dalam parti kita, kita pimpin parti kita betul-betul. Kita pimpin demokrasi ini betul-betul. Sebab orang luar akan tengok. Bahkan anak-anak muda pun akan tengok bagaimana perjuangan UMNO selepas PRU yang ke-15 nanti. Kita masih lagi nak begini, terpulanglah kepada kepimpinan utama parti. Memikirkan yang terbaik untuk parti kita. Sebab saya yakin dengan kepimpinan ini, bagaimana mereka nak mencorak perjuangan parti selepas kita dah menghadapi kekalahan yang memalukan dalam PRU yang ke-15, adakah kita masih lagi nak buat macam dulu? Kita kena ingat, sokongan kita dah mula jatuh
bermula daripada tahun 2008 lagi. Sokongan orang Melayu kepada perjuangan kita semakin lama semakin susut dan sehinggalah pada PRU yang ke-15 sebagaimana disebut oleh Timbalan Presiden semasa majlis perasmian kita pada malam tadi, bahawa sokongan kita dah semakin susut. Takkan kita nak buat lagi macam ni? Berkenaan dengan media sosial, itu lain. Tak apa. Kita ambil pengajaran. Bahkan kita di peringkat ESCO, ketua-ketua pemuda bahagian, di peringkat pemuda bahagian pun saya tahu mungkin ada yang mahir berkenaan dengan media sosial. Kita mungkin ambil selepas ini. Bahkan berkenaan dengan teknologi ini, kalau kita menghadapi PRU yang ke-15, kita pun tak tahu apakah teknologi yang terbaru yang akan diperkenalkan apabila kita nak menghadapi PRU yang ke-16 nanti. Kita mungkin ambil iktibar sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, kami di Negeri Sembilan ini, di peringkat Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional ada 16 kursi. 15 kursi dimenangi oleh UMNO dan 1 kursi dimenangi oleh MIC. Dan kami harap dalam kita nak menghadapi pilihan raya negeri, sama ada Negeri Sembilan, sahabat kita di Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Bagaimanakah solusi ataupun bagaimana kita nak menghadapi lawan kita nanti? Yang berbahagia, Ketua Pemuda kita telah dipilih sebagai Ketua Sekretariat. Mungkin ada di peringkat pemuda-pemuda di setiap negeri yang akan menghadapi PRN nanti, mungkin kita boleh bertemu bersama, memikirkan bagaimana kita nak bersama-sama. Kita nak menghadapi lawan kita nanti, apakah kaedah yang terbaik, apakah agenda yang terbaik untuk kita memenangkan kembali. Cukuplah kalau kita masih lagi tidak dapat mengekang momentum Perikatan Nasional, semakin sukar kita nanti. Mohon bakal YB untuk menggulung. Baik, terima kasih. Bahaya sebut bakal YB ni. Cepat-cepat kena pancung nanti. Jadi insya-Allah kami di peringkat Pemuda Negeri Sembilan, insya-Allah akan bersama dengan doktor selaku Ketua Sekretariat nanti. Bagaimana untuk kita nak merampas kembali Negeri Sembilan. Kami tak tahulah bagaimana perbincangan dalam parti-parti gabungan dalam kerajaan perpaduan, kami tak tahu bagaimana. Tetapi jangan kita terus mengalah, sebab perjuangan ini kita kena teruskan. Sama ada kita dalam kalah ataupun menang, insya-Allah Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersolatlah. Insya-Allah Allah akan bersama dengan kamu sekalian. Jadi kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala supaya berikan kita ini petunjuk, berikan hidayah kepada kita supaya kita jangan gentar, kita jangan takut dengan perjuangan. Kerana akhirnya dalam politik ini tidak lain dan tidak bukan kita mahukan kuasa, kerana kuasa kita dapat membantu rakyat. Dan kami di peringkat Negeri Sembilan sama sekali tetap mahu meneruskan program Hikmat Bakti. Sebab itulah program perjuangan kami di peringkat Negeri Sembilan dan dikenang oleh rakyat dan memenangkan calon UMNO dalam PRU yang ke-15 lepas. Dan akhirnya 5 parlimen yang kita bertanding dan 5 parlimen diberikan kemenangan selain diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengekalkan 5 kursi di bawah panji UMNO dan juga Barisan Nasional. Terima kasih kepada Pemuda UMNO Malaysia, dan mungkin ini pentas yang terakhir buat saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan saya Muhammad Sufian bin Marazi menyokong ucapan dasar yang berbahagia Dr. Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dengan itu saya mohon menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.